Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap saudara-saudari berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan perbincangan mengenai kursus falsafah dan isu semasa. Pada minggu ini, kita akan bincangkan tentang topik keempat iaitu psikologi dan sosiologi. Sebelum kita bincangkan dengan lebih mendalam tentang topik ini, saya rasa lebih baik untuk saya terangkan dulu kepada anda apakah yang dimaksudkan dengan istilah psikologi dan juga sosiologi. Psikologi adalah kajian tentang pemikiran dan perasaan manusia. Ia memfokuskan terhadap individu manusia sebagai seorang individu yang mana antara kajian dalam psikologi ini adalah berkait dengan personality, tentang kelakuan, tentang motivasi dan sebagainya. Manakala sosiologi pula adalah kajian tentang pelbagai budaya dan masyarakat. Inilah perbezaan di antara sosiologi dan psikologi. Kedua-duanya kita lihat ada persamaan iaitu kajian berkaitan dengan manusia. Tetapi kalau psikologi ia menumpukan kepada pengkajian manusia sebagai individu, sosiologi pula merupakan kajian terhadap masyarakat, fokus terhadap manusia secara kolektif. Ia melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sosioekonomi, politik dan sebagainya. Saudara-saudari, seperti biasa sebelum meneruskan perbincangan mengenai topik, kita akan lakukan sedikit aktiviti untuk set induksi. Aktiviti kali ini akan menggunakan Padlet. Anda boleh klik link sebagaimana yang tertera. Jawab dua soalan yang saya kemukakan di Padlet. Okey. Jika saya sebut perkataan manusia, M-A-N-U-S-I-A, apakah yang pertama sekali tergambar di fikiran anda? Yang kedua, apakah persoalan-persoalan mengenai manusia yang selalu terlintas di fikiran anda? Okey, catatkan jawapan anda di Padlet. Hasil pembelajaran untuk topik ini ialah pertama, menjelaskan faham-faham utama tentang asal-usul insan dan konsep-konsep utama yang mencirikan keinsanan. Yang kedua, menjelaskan hakikat dan sifat insan secara lebih menyeluruh berbanding dengan faham dualisme yang memisahkan di antara minda dan raga ataupun jasad dan ruh manusia. Okey, yang ketiga ialah menghuraikan konsep insan sejahtera melalui Jerry, iaitu potensi individu dan perkembangan psikologi manusia dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Okey, yang terakhir adalah menganalisis faham insan sejahtera dalam mendepani cabaran-cabaran kemanusiaan di peringkat lokal, nasional dan juga global. Baiklah, seterusnya kita akan melakukan aktiviti kedua iaitu anda perlu fikirkan maksud kata-kata Socrates, the unexamined life is not worth living, dan tulis pandangan anda di Padlet seperti mana di link yang tertera. Dalam membicarakan tentang falsafah mengenai manusia, antara persoalan-persoalan yang timbul adalah apakah yang dimaksudkan dengan insan? Siapakah manusia? Dan apakah sifat insan itu sendiri? Kefahaman tentang sifat itu dapat membantu kita untuk mencari kesempurnaan dalam kehidupan dan juga menentukan bagaimanakah ataupun apakah sifat-sifat insan yang kita katakan sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia dan bagaimanakah ciri-ciri insan yang kita boleh katakan sebagai insan yang sempurna, insan yang bahagia. Jadi dengan adanya pengetahuan seperti ini, ia akan dapat membantu atau membimbing kita ke arah menghadapi atau menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Seperti mana petikan ungkapan kata-kata filsuf Greek bernama Socrates tadi, the unexamined life is not worth living, maksudnya bahawa kehidupan ini, jika kita tidak renungi dan jika kita tidak mencari apakah makna sebenar kehidupan itu dan kita tidak memikirkan tabiat-tabiat yang ada pada diri kita sebagai manusia dan kita tidak ada usaha untuk membetulkan keadaan yang silap yang kita buat, maka sudah tentulah kita tidak akan dapat mencapai matlamat kehidupan kita iaitu untuk mendapat ataupun untuk memperolehi kebahagiaan. Sama seperti yang diperkatakan oleh sarjana Muslim bernama Al-Ghazali. Al-Ghazali menyebut bahawa macam mana seseorang manusia ni
dapat tahu apa yang membahagiakan dirinya jika dia sendiri tidak mengenali siapa dirinya sebagai manusia, tidak tahu apa sebenarnya yang diperlukan oleh diri. Jadi, antara tumpuan falsafah mengenai aspek manusia adalah tentang makna kebahagiaan itu sendiri. Bagaimanakah cara manusia untuk mencapai kebahagiaan yang disifatkan sebagai kebahagiaan hakiki. Saudara-saudari pelajar-pelajar yang dikasihi, dalam membincangkan tentang persoalan mengenai manusia, soalan yang paling utama ialah siapa manusia. Bagaimana kita nak mendefinisikan manusia? Macam mana kita tahu yang ini manusia dan yang ini bukan manusia? Kita mungkin akan menjawab, sayalah manusia. Kalau nak kenal manusia, lihatlah saya. Tetapi bagaimana kita tahu yang kita ini adalah manusia? Kenapa kita tidak menyatakan monyet atau gajah atau anjing laut sebagai manusia? Persoalan tentang ini sebenarnya telah menjadi perbincangan ramai ahli falsafah, sama ada ahli filosof Greek, filosof Oriental ataupun Timur seperti China dan India, filosof Muslim maupun Barat. Baiklah, kita dengar apa yang Aristotle cakap tentang manusia. Aristotle menyebut bahawa manusia adalah rational animal ataupun rational being, dan akal fikiran ataupun pemikiran rasional ini disifatkan oleh Aristotle sebagai ciri utama untuk menentukan yang makhluk ini adalah bernama manusia. Dan akal fikiran ataupun pemikiran rasional inilah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Sebab itu kita tidak menyebut anjing laut itu sebagai manusia. Namun, ada yang mengkritik pandangan Aristotle ini kerana ianya terlalu bersifat logosentrik atau lebih bersifat sangat mengutamakan atau sangat melebih-lebihkan akal fikiran ataupun pemikiran rasional. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, pandangan Aristotle yang menyatakan bahawa man is a rational animal telah dikritik oleh beberapa aliran falsafah barat kerana ianya dikatakan bersifat terlalu logosentrik. Dan di antara aliran falsafah yang mengkritik pandangan ini adalah counter enlightenment, yang mana mereka pula berpandangan ataupun lebih menekankan tentang aspek-aspek emosi dan intuitif dalam kehidupan dan sifat insan berbanding dengan rationality insan itu sendiri. Okey, pada abad pertengahan di Eropah, manusia ataupun konsep insan ini didasari dengan ajaran-ajaran agama yang mana mereka menghuraikan manusia ini sebagai makhluk Tuhan yang mesti mematuhi hukum-hukum Tuhan. Ada satu lagi aliran falsafah iaitu falsafah existentialism yang juga turut mempengaruhi postmodernism punya idea, yang mana manusia itu dilahirkan tanpa apa-apa panduan dalam hidup, tanpa ada apa-apa sifat kerohanian yang bersifat semula jadi ataupun sudah sedia ada secara esensial. Dan tugas manusia apabila berada di dunia ini ialah untuk mencari makna dalam kehidupannya sendiri. Dan seperti mana yang saya selalu sebutkan, aliran-aliran falsafah ini sangat banyak dan tidak mampu untuk saya huraikan dalam kuliah yang singkat. Tapi saya harapkan anda boleh memahami tentang konsep insan dalam beberapa contoh yang saya berikan ini. Menurut Islam, manusia pada asal kejadiannya terdiri daripada dua unsur utama iaitu jasad dan roh. Kedua-dua unsur ini mempunyai keunikan dan keistimewaan yang tersendiri yang akhirnya akan membentuk personaliti seseorang manusia itu sendiri. Saudara-saudari, menurut Islam, terdapat dua peranan utama manusia, itu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya. Dan manusia ini merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan kenapa Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan sebagai khalifah pula, manusia memiliki amanah untuk memakmurkan muka bumi ini selaras dengan kehendak Tuhan, dan mereka akan dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukan, sama ada baik ataupun buruk. Yang baik akan mendapat pahala dan yang buruk akan mendapat dosa.
Seterusnya kita akan lakukan aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti mengenai konsep insan menurut pelbagai agama. Apa yang perlu anda lakukan adalah di dalam kumpulan buat pencarian maklumat mengenai konsep insan menurut salah satu agama dunia. Anda boleh pilih sama ada agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Bahai, Sikh dan seumpamanya. Okey, kemudiannya anda kongsikan pandangan kumpulan anda ini di Padlet seperti mana link yang saya berikan sebelum ini. Sekarang kita akan bincangkan tentang potensi yang ada pada diri manusia. Seperti mana yang kita perkatakan sebelum ini, manusia merupakan haiwan yang rasional. Maksudnya manusia mempunyai akal pemikiran, mempunyai daya intelektual yang mampu untuk melakukan reasoning, melakukan andaian-andaian dan assumption yang bersifat logikal. Dan di samping itu, manusia seperti mana yang disebutkan tadi, terdiri daripada jasad dan roh. Dan potensi-potensi pada unsur-unsur yang ada dalam diri manusia ini boleh diperkembangkan menerusi pendidikan seimbang yang menekankan aspek-aspek yang ada dalam diri manusia, aspek-aspek potensi yang ada pada diri manusia yang singkatannya adalah JERI, iaitu jasmani, emosi, roh dan juga intelektual. Potensi pertama yang ada pada diri manusia adalah jasmani yang saya sebutkan sebagai jasad tadi. Setiap individu hendaklah menyadari tentang kepentingan kesihatan fizikal yang mana dengan menjaga kesihatan fizikal, manusia boleh mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal, manipulatif dan juga sosial dan mampu menggunakan kemahiran kecerdasan fizikal untuk manfaat masyarakat. Bukan sekadar manfaat untuk diri sendiri tetapi juga boleh melakukan kebaikan kepada orang lain juga. Ini adalah beberapa statistik yang saya dapat daripada internet mengenai pelbagai penyakit fizikal, pelbagai masalah-masalah yang berkaitan dengan jasad ataupun jasmani manusia yang kita lihat ia juga agak membimbangkan. Contohnya non-communicable diseases ataupun NCD yang antaranya adalah darah tinggi, diabetes, obesity, hypercholesterolemia. Kita lihat di sini puncanya adalah kerana penggunaan ataupun aktiviti merokok, penggunaan alkohol, diet yang tidak sihat, tidak begitu aktif untuk melakukan aktiviti-aktiviti fizikal yang seterusnya mengakibatkan kepada berlakunya masalah kesihatan kepada jasad manusia. Okey, kita lihat juga di sini ada 5 principal causes of death dan juga saya letakkan juga di sini main causes of death in Malaysia daripada tahun 2010 ke 2018. Anda boleh tengok sendiri di dalam slide ini. Potensi yang kedua adalah emosi. Terdapat pelbagai emosi dalam diri manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan emosi ni? Emosi adalah satu ciri jiwa manusia yang mempamerkan perasaan kuat yang berpunca dari psikologi atau mental seseorang dan emosi berlaku secara naluri bergantung kepada situasi. Dan ia merupakan reaksi terhadap sesuatu yang sama ada sangat menyenangkan atau sangat mengganggu. Terdapat pelbagai jenis emosi, antaranya adalah takut, marah, sedih, gembira, seronok, pilu, suka, tenang, bimbang dan pelbagai lagi emosi yang sangat banyak, yang sangat complicated yang ada pada diri kita manusia ini. Emosi ini sebenarnya penting untuk kehidupan kita, untuk kelangsungan hidup, untuk membuat keputusan, untuk membuat jangkaan ataupun meramal tingkah laku, untuk menentukan batasan sama ada kita perlu buat ataupun tak boleh buat, untuk komunikasi, untuk menyatakan kegembiraan, untuk penyatuan. Inilah adalah antara beberapa kepentingan emosi dalam kehidupan manusia. Okey, potensi yang ketiga adalah rohani ataupun spiritual. Ia merupakan aspek yang halus yang mengetahui dan merasa, perasaan yang dalam ataupun deep feelings dan kepercayaan kepada agama dan Tuhan. Ia berkait dengan rasa tenang dalam diri
dan tahu serta kenal tentang tujuan hidup. Kenapa kita hidup? Kenapa kita dijadikan? Okey, amalan kerohanian adalah seperti doa, zikir, membaca Quran ataupun kitab suci dan juga melakukan aktiviti-aktiviti kebajikan, kebaikan bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Potensi keempat, of course, tentang intelektual ataupun akal yang menjadi ciri keistimewaan manusia. Dan akal ini terdiri daripada intellectus dan juga ratio. Manusia bebas menggunakan daya berfikir, daya kreatif dan daya usaha dalam meneroka alam untuk mengenal Tuhan. Namun, aktiviti akal ini perlu berpandukan kepada ilmu yang benar. Baiklah, ini adalah aktiviti terakhir untuk topik ini, iaitu tentang bahagia. Apa yang perlu anda buat adalah bincangkan dengan rakan ataupun pasangan tentang, pertama, apakah definisi bahagia, yang kedua, bagaimana mencapai kebahagiaan, dan yang ketiga, apakah kebahagiaan hakiki. Memandangkan masa tidak mengizinkan untuk kita melakukan ketiga-tiga ataupun menjawab ketiga-tiga persoalan ini, saya hanya minta anda pilih salah satu daripada tiga persoalan ini dan catatkan serta kongsikan dengan kawan-kawan anda di Padlet seperti mana di link yang tertera. Baiklah, itu sahaja untuk topik pada minggu ini. Terima kasih di atas kesabaran dan juga partisipasi anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy dan jangan lupa tolong mak ayah dekat rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.